Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barik wa sallim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita luangkan masa kita untuk kita sambung pengajian online kita yang berkaitan dengan ilmu fiqhul hadis berpandukan kitab Al-Mishkatul Masabih, insya-Allah. Dan mohon maaf hari ini start lambat sikit, ada urusan sikit. Dan sebelum kita mulakan, sama-sama kita buka dengan bacaan kita Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi pada pertemuan yang lepas kita sudah pun membahaskan tentang hadis yang ke-14 lah. Masih lagi dalam Kitabul Iman, baru hadis yang ke-14. Dan hadis tersebut agak panjang perbahasan dia, kerana ada ayat-ayat yang mutasyabihat dalam hadis tersebut. Saya baca semula hadis tu lah. Sikit lagi hadis tu tak habis dibahas, insyaAllah kita habiskan pagi ni insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Abi Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ata a'rabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia telah berkata bahawa telah datang seorang Badawi kepada Nabi SAW. Faqala, maka dia berkata, dullani ala amalin iza amiltuhu dakhaltul jannata. Tunjukkan aku atas suatu amalan yang mana kalau aku mengamalkannya aku akan masuk syurga. Qala ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. So Nabi SAW jawab, ta'budullaha, kamu menyembah Allah, memperhambakan diri kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan kamu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wa tuqimus salata wal maktubata, dan kamu mendirikan solat yang difardukan. Wa tu'tiz zakata, dan kamu tunaikan zakat al mafrudata, yang difardukan. Wa tasuma ramadan, kamu berpuasa Ramadan. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda lagi, wallazi nafsi biyadihi, kata si Arabi tadi, qala, berkata si orang Badawi tadi, wallazi nafsi biyadihi la azidu ala haza wala anqusu. Wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya atau di dalam tangannya, itu yang kita bahas pada pertemuan yang lepas tu lah. So kesimpulannya, boleh sebenarnya kalau kita nak terjemahkan kepada tangan, sekiranya tidak mendatangkan fitnah lah. Jadi sebahagian yang mengambil langkah yang berhati-hati itu mentakwilkannya supaya sebahagian pihak, sebahagian orang awam tu dia tak terkeliru, tak terjebak ke dalam menganggap Allah Subhanahu Wa Taala ini beranggota, berjisim dan sebagainya lah.
Itu sebenarnya mutaakhirin ataupun khalafnya manhaj. Walaupun kita tahu manhaj salaf itu mereka tidak akan mentakwilkan, tetapi melihat kepada keadaan, melihat kepada maslahat yang tertentu, maka ulama khalaf terutamanya kebanyakannya mentakwilkan ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis yang mutasyabihat kepada makna yang sesuai bagi Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggunakan kaedah bahasa lah, kaedah balaghah, kaedah bahasa yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama bahasa Arab lah. Dan makna itu lebih selamat, dari satu sudut dia lebih selamat lah daripada sebahagian yang kita tak tahu. Kita tak tahu sebab dalam sejarah menunjukkan bahawa ada munculnya kelompok-kelompok yang dinamakan sebagai mujassimah atau musyabbihah ni. Iaitu orang yang beriktikad Allah tu berjisim, dipanggil mujassimah. Kalau musyabbihah tu yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Jadi supaya sebahagian orang-orang awam tidak terjebak kepada akidah tajsim dan tashbih ni, menyamakan Allah, menjisimkan Allah ni, maka ulama khalaf mentakwilkan dengan takwilan yang sesuai dengan kaedah bahasa lah, kaedah lughah bahasa Arab. Dan takwilan mereka ini sekadar zanni, bukan qat'i. Zanni maksudnya kita kata sangkaan yang kuat lah, bukan qat'i maksudnya 100% maknanya begitu, tidak. Dan ini pun kerana maslahat tadi, nak menyelamatkan sebahagian orang awam yang mungkin tidak faham, mengambil makna secara zahir atau secara literal, akan menyebabkan dia terjebak kepada fahaman tajsim dan tashbih yang dalam sejarah menunjukkan mereka ini wujud. So kalau bagi yang ingin masih mengikuti pendekatan salaf, iaitu tidak mentakwilkan, tetapi dengan syarat mentanzihkan Allah Ta'ala, mensucikan Allah Ta'ala daripada penyerupaan dengan makhluk, penyerupaan dengan perkara-perkara yang baharu, al-hawadis itu, tanpa beriktikad Allah tu beranggota dan sebagainya, itu boleh. Tapi zaman sekarang ni, itulah sebab munculnya mujassimah, sebab itu maka ulama ambil pendekatan yang lebih selamat. Dan tidak ada masalah kalau kita terjemahkan demi zat wallazi nafsi biyadihi, itu kita terjemahkan kepada demi zat yang jiwaku di dalam kekuasaannya. Memang betul pun kita, jiwa kita dalam kekuasaan Allah, benda tu tak menyalahi. Cuma adakah makna biyadihi itu ditakwilkan kepada kekuasaan itu, makna dia tepat qat'i 100%? Tidak, kita pun tidak mengatakan begitu. Ada kemungkinan makna dia lain. Tetapi dengan menggunakan pendekatan bahasa, iaitu di dalam penggunaan bahasa Arab, tangan itu boleh dipakai juga ke atas makna kuasa secara majaz. Tangan itu dipakai untuk makna kuasa secara majaz. So tidak menyalahi bahasa, dan maknanya pun tidak menyalahi hak Allah Subhanahu Wa Taala. Memang Allah Taala menguasai jiwa kita. Cuma adakah betul lafaz yad itu bermakna kuasa? Itu kita kata zanni, takwilan yang zanni. Sebab apa? Ada maslahat daripada kita tetap berdegil, berpegang dengan manhaj salaf misalnya, degil salaf saja yang betul, tetapi akibatnya ramai orang awam terjebak ke dalam fahaman tajsim dan mereka beriktikad Allah tu beranggota, ada tangan dan sebagainya. Itu lebih bahaya, lebih teruk lagi. Dan tak ada salahnya kalau menggunakan pendekatan majaz. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib mentakwilkan supaya menyelamatkan akidah orang awam. Jadi ada pula yang tak setuju, kata kita ni sangka buruk, Asy'ariyah ni sangka buruk.
Sangka buruk bahawa tak ada orang awam yang akan terjebak kepada tajsim tasbih katanya. Tak ada. Hanya sangka buruk daripada Asy'ariyah. Bahkan Asy'ariyah tu sendirilah yang tajsim, yang tasbih. Sebab tu mereka takwilkan, sebab bila mereka baca je lafaz tangan misalnya, terus terlintas dalam fikiran mereka Allah tu ada tangan. Sebab tu mereka takwilkan. Sebab tu mereka bagi alasan orang awam akan terjebak dengan tajsim. Padahal mereka sendiri yang tajsim sebenarnya. Itu saya pernah kena tu. Saya pernah kena bila kita kata ulama kita mentakwilkan ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang mutasyabihat ini supaya menyelamatkan akidah orang awam, dituduh pula dengan kita sebenarnya yang tajsim. Sebab apa? Dalam fikiran kita ada tajsim, sebab tu kita bila baca ayat kita terus teringat benda tu anggota tangan. Akhirnya kita sangka orang awam yang takut terjebak, padahal dia sendiri yang terjebak, kata dia lah, kata yang menuduh tu. Dan ini kebanyakan satu modus operandi dia lah, untuk untuk menyerang Asy'ariyah tu. Antaranya dia kata Asy'ariyah beralasan mentakwilkan ayat mutasyabihat ataupun hadis mutasyabihat ini untuk menyelamatkan akidah orang awam, takut mereka terjebak kepada tajsim dan tasbih, menjisimkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk, sedangkan mereka sendiri yang dalam kepala otak dia sudah ada tajsim. Itu modus operandi lah, idea dia nak lawan balik kita lah. Dia tak apa, dakwaan dia tu bukan menunjukkan realiti pun. Dakwaan seseorang itu tidak menunjukkan realiti sebenarnya. Allah Ta'ala yang lebih tahulah kan apa sebenarnya dalam fikiran kita, ulama Asy'ariyah ini, ataupun apa yang niat ulama Asy'ariyah itu membawa kepada pendekatan takwil. Itu Allah yang lebih tahulah. Kita tak perlu nak terpengaruh ataupun tergugat dengan dakwaan-dakwaan mereka tu. Apa hang nak kata-kata apilah. So faham itu dua pendekatan. Tak ada masalah kalau orang tu dia nak ikut salaf. Tapi yang penting dia tanzih. Dia mesti tanzih Allah Ta'ala daripada bersifat dengan sifat anggota, berjuzuk-juzuk, bercantum-cantum, dan juga berjisim, dan menyamai makhluk atau menyerupai makhluk lah. Penjelasan panjang sebenarnya, tapi itu dalam bab akidah lah ini. Tapi itulah gunanya kita bila kita belajar akidah, bila kita mensyarahkan sesebuah hadis atau ingin mengambil makna daripada sebuah ayat Quran ataupun hadis, maka perlu kepada ilmu akidah. Sebab tu kalau orang yang tidak menguasai akidah dengan betul, mereka baca Quran, baca hadis, atau cuba mengajar Quran, mengajar hadis, terjemah Quran, terjemah hadis, dia akan jadi masalah lah, akan membawa kepada macam-macam kemungkinan. Jadi sebab itu pentingnya kita belajar akidah, belajar fiqah ni supaya kita dapat memahami Al-Quran dan hadis dengan betul. Bahkan ilmu-ilmu yang lain lah, yang lebih dalam lagi, yang merupakan ilmu alat bagi memahami Quran hadis tu, seperti ilmu bahasa, ilmu balaghah, nahwu, sarah, balaghah, kemudian ilmu usul fiqh, usul tafsir, usul hadis, sebagai alat untuk kita memahami. Selesailah bab tu Nanti kalau ada hadis yang lain lagi sebegini, maka saya tak akan syarahkan lagi lah. Bahkan kalau ada ayat-ayat mutasyabihat yang lain, mungkin akan disyarahkan secara ringkas, tetapi dengan pendekatan yang sama lah. Dengan pendekatan yang sama ada salaf ataupun khalaf. Dua-dua betul. Yang suka membanding-bandingkan ni, salaf betul, khalaf tak betul, salah lebih baik, lebih utama, itu budak-budak je. Benda yang suka membanding-bandingkan ni macam budak-budak lah kita kata kan. Walaupun Allah Ta'ala ada membanding-bandingkan juga kan antara orang berilmu, orang jahil. Allah Ta'ala ada membanding-bandingkan juga. Tetapi kalau dalam bab yang mana seperti mana yang telah dibahaskan oleh para ulama, maka tidak timbul isu membandingkan salaf dengan khalaf.
Masing-masing ia ada manhaj tersendiri kerana melihat kepada keadaan dan suasana yang terjadi pada masa tersebut. So kalaulah salaf itu berada di zaman kita misalnya, atau berada di zaman khalaf, mungkin mereka juga akan menggunakan pendekatan yang sama untuk menyelamatkan akidah manusia. Itu yang penting. Bukan kita mengagungkan sesebuah manhaj tanpa mempedulikan akidah masyarakat ketika itu. Dengan bersangka baik, mereka takkan faham macam tu, sangka buruk je. Kita ni ada ihtiyat tu kan, Islam mengajar kita tu ihtiyat, berhati-hati. Darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Menolak kefasadatan tu lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat. Maslahatnya kononnya nak memperjuangkan akidah sebenar, akidah salaf. Tapi mafsadah dia apa? Orang awam jadi tajsim, jadi mujassimah, jadi musyabbihah. So, itu asas dalam agama kita kan. Wallahu alam, rasanya faham kot. So, jadi kita teruskan lagi, ada sebaris lagi hadis. Jadi setelah dia bersumpah itu, dia kata la azidu ala haza wala anqusu. So aku tidak akan menambah dan aku tidak akan mengurangi. So di sini ada isu. Kalau kita lihat kepada hadis ini sahaja, maka seolah-olah dia mengatakan aku tidak akan menambah selain daripada apa yang Nabi sebut tadilah. Nabi hanya sebut beberapa perkara saja. Nabi sebut mula-mula Nabi sebut ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, itu akidah ataupun iman lah. Kemudian Nabi sambung dengan wa tuqimus shalah al-maktubah wa tu'tiz zakah al-mafruḍah wa tasumu ramadan. 3 je Nabi sebut. Jadi jangan kita faham bahawa hadis ini bila dia kata la azidu ala hadza wa la anqusu, aku tidak akan tambah lebih daripada ini dan aku tidak akan kuranginya, bermakna 3 perkara itu saja, 4 perkara itu saja, bukan. Itu bukan maksud dia. So, maksud dia maksudnya dia tidak akan menambah terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tidak akan mengurangi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga di dalam larangan. Maksudnya apa yang akan diperintahkan itu, itulah dia akan buat, dan apa yang dilarang pun begitu juga dia akan tinggalkan. Begitu juga dia tidak akan menguranginya lah. Maksudnya dia tidak akan melanggar apa yang diperintahkan ataupun apa yang dilarang. Sebab awalnya kan Nabi dia kata ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, itu kalau kita ambil makna ta'budu itu makna umum lah. Lepas tu Nabi hanya bagi beberapa contoh saja. Ataupun sahabat yang meriwayatkan ini, dia riwayat secara ringkas. Ringkas saja. Sebab apa, kalau nak sebut segala-galanya tentang Islam, takkan satu pertemuan dengan Nabi itu saja Nabi akan cerita A sampai Z hukum-hukum Islam yang dari segi perintahnya, dari segi larangannya. Tak mungkin kan. Hadis akan jadi panjang lah. Maka di sini hanya potongan daripada hadis saja, mewakili juzuk lah, maksudnya hanya menceritakan bahagian-bahagian yang terpenting lah dalam Islam. Jadi bermakna maksud dia itu, dia tidak akan menambah perkara-perkara yang tidak diperintahkan oleh syariat ataupun tidak menguranginya lah, iaitu tidak melaksanakan kewajipan tersebut. Jadi ada juga yang kata maksud tidak menambah ni tidak membuat bid'ah. Kalau orang yang dalam kepala otak dia ada benda tu, sama aja. Maknanya bila dia dapat poin la azidu ala haza, maksud dia tidak membuat bid'ah lah, tidak menambah apa yang diperintahkan oleh Nabi. Ini orang ni dia bila kita tambah benda yang Nabi tak buat tu, itu ahli bid'ah lah tu. Maknanya tak seperti mana hadis inilah tu. Ada yang berpendapat macam tu pula. Kemudian ada yang mengatakan bahawa dia tidak akan menambah lebih daripada amalan-amalan fardu. Sebab nanti ada banyak hadis lagi sebenarnya.
Ada banyak hadis lagi yang lain-lain yang bila dia tanya, nanti akan datang ada hadis sebenarnya. So dia akan tanya setiap sesuatu yang bila Nabi sebut semayang fardu, dia tanya ada lebih daripada tu tak? Nabi kita tak ada, kecuali illa an tatawwa, kecuali semayang sunat. Puasa pun sama. Jadi bermakna dia tidak akan menambah. Kalau semayang yang difardukan tu 5 waktu, so dia tak akan tambah fardu-fardu semayang yang lain ataupun menguranginya. Itu maksud, kan sebagai ulama kata itu maksud dia. So puasa pun ada fardu dia dan ada sunat dia. Jadi dia kata dia tak akan tambah kefarduan puasa itu. Itu maksud kata sebahagian ulama yang mensyarahkan hadis ni lah. Faham Sebab kita tak boleh nak faham hadis dengan lihat satu hadis. Sebelum kita nak memahami hadis, kita kena kumpulkan segala dalil-dalil yang berkaitan dengan qadiyah ataupun permasalahan yang ingin kita istinbat daripada hadis tersebut. Kita tak boleh memandang satu hadis, tengok satu hadis saja, terus lepas tu kita faham secara zahirnya pula. Itu selalunya orang tersesat macam tu lah. Kebanyakan orang dia tersesat kerana dia tidak dapat memahami dengan benar dan dengan baik akan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis. Tengok satu hadis terus dia punya kaedah dia tu yang diajar oleh para ulama lah dalam ilmu usul fiqh itu. Jadi macam-macam kaedah, antaranya as-sabru wa taqsim. Maknanya mula-mula kita kena kumpulkan dulu semua ayat Quran dan juga hadis yang berkaitan dengan masalah yang ingin kita istinbat hukumnya itu, keluarkan hukumnya. Semua yang berkaitan. Setelah dikumpulkan yang berkaitan, maka kita setelah diteliti, dibuat istiqra' dan sebagainya. Mana yang tak ada kaitan, maka kita akan tolaklah satu persatu. Ini tak ada kaitan, ini tak ada kaitan, ini tak ada kaitan. Tinggallah yang betul-betul yang ada kaitan saja, baru kita rumuskan kesimpulan daripada semua dalil-dalil tersebut. Bukan tengok satu hadis je terus, ni hadis ni kata macam ni, hadis ni kata macam ni. Banyak, habis tu hadis yang lain nak buat apa? Al-Quran, ulama kata fassara ba'duhum ba'da. Hadis pun sama, fassara ba'duhum ba'da. Al-Quran sesama Al-Quran menafsirkan antara satu sama lain, hadis juga menafsirkan antara satu sama lain, mensyarahkan antara satu sama lain. Begitu juga Al-Quran dan hadis pun saling menerangkan, menjelaskan antara satu sama lain. Kesemua ni akan difahami kalau orang tu dia belajar ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh iaitu asas-asas kefahaman, bagaimana cara untuk beristinbat, kaifiat istinbat hukum daripada Quran hadis. Cara-cara nak memahami Al-Quran dan hadis dengan cara yang benar lah. Dan dia pun ada sebut juga syarat-syarat orang yang nak istinbat tu. Bukan semua orang boleh faham hadis, bukan semua orang boleh faham Quran. Baca, dengar okey, tapi kalau nak keluarkan hukum, dia ada syarat-syarat dia. Bukan semua orang. So ilmu dia yang paling sesuai ilmu usul fiqh lah. Ilmu usul fiqh ni pembahasan dia tiga pembahasan utama. Yang pertama membahas tentang dalil-dalil Quran, hadis, ijma', qiyas. Itu dalil yang disepakati. Begitu juga dalil-dalil yang diperselisihkan, yang mukhtalafi, seperti maslahat mursalah, istishab, istihsan, amalan ahlul Madinah, sadu zara'i, qaul sahabi, istiqra'un raf dan sebagainya lah. Yang kedua, dia akan bahas tentang kaifiat istinbat itu daripada dalil-dalil tersebut. Macam mana cara kita nak istinbat atau nak memahami hukum dan juga yang berkaitan dengannya daripada dalil-dalil tersebut, sama ada yang muttafaq alaih atau yang mukhtalafi. Dan yang ketiga, halul mustafid ataupun halul mujtahid atau hal mustanbid. Siapakah orang yang layak untuk melakukan istinbat itu? Bukan semua orang. Jadi saya pun bukanlah saya istinbat daripada hadis ini. Maknanya apa yang telah disyarahkan oleh para ulama itu saya sampaikan sahajalah. Bukan nak kata saya ni mujtahid, saya syarahkan. Ustaz syarahkan hadis tu boleh, ustaz mujtahid ke? Tak. Kita baca je syarah-syarah yang sudah disyarahkan, sudah ditulis oleh para ulama. Itu saja kita sampaikan saja. Kita tak memandai-mandai mensyarah hadis. Zaman sekarang ni boleh kata kita ni bukan ulama, kita ni nuqala. Itu
kita kalau kita dikatakan alim ataupun ustaz, sekadar kita menukilkan sahaja. Menukilkan apa yang telah dibuat oleh para ulama-ulama yang lepas, yang silam. Kita nak keluarkan benda yang baru, semua benda dah disyarahkan, dah istinbatkan oleh para ulama dulu, dah 1000 tahun lebih dah. So kita nak dakwa kita ada benda yang ulama tak faham lagi, kita yang faham. Itu tak tahulah, wallahu taala alam lah. Bukan zaman kita saja, zaman sebelum-sebelum ni pun, zaman Imam Nawawi sendiri pun dah mula menukilkan. Cuma mungkin dia tambah sikit-sikit lah beberapa pendapat dia sendiri, ataupun mentarjihkan atau menilai dalil-dalil yang lebih sahih atau pendapat-pendapat yang lebih rajih, itu sajalah. Sekadar nak mengeluarkan pemahaman baru daripada Quran hadis itu dakwaan yang tak tahulah. Wallahu taala, saya nak cakap macam mana pun, sebenarnya ulama kita sudah selesai sebenarnya. So kita zaman sekarang ni baca je lah, mempelajari bagaimana ulama memahami dan kita sampaikan, itu saja. Kalau perlu untuk kita amalkan dan untuk kita sampaikan, itu sajalah. Kalau kita tiba-tiba nak keluarkan hukum-hukum baru, hadis ni tak ada, dah 1000 tahun lebih, ayat Quran ni 1000 tahun lebih, tak ada ulama pun yang faham, aku yang faham. Itu itulah kita nakal saja ulama-ulama punya, baca syarah-syarah itu sajalah. Paling-paling pun dia ada idea lah, dia dapat idea hasil daripada syarahan-syarahan ulama, istimewa ulama. Dia ada idea untuk menggabungkannya dan menyusun dan menyampaikan dengan cara yang lebih mudah, dengan cara yang lebih tersusun, itu saja. Itu mungkin. Tapi kalau nak asalnya mengeluarkan fahaman yang baru, itu rasanya tak tahulah. Mungkin ada, mungkin, tapi diterima tak diterima tu wallahu alam. So itu maksud la azidu ala hadza wala anqusu. Kemudian falamma walla, dan tatkala dia berpaling, maksudnya dia beredar dari situ, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadza. Sesiapa yang gembira untuk melihat, yang akan menggembirakannya dengan melihat ila rajulin min ahli jannah. Siapa yang ingin menggembirakan dia tentang ahli syurga, maksudnya nak tahulah, kalau dia rasa senang nak tahu tentang siapakah itu calon-calon ahli syurga, maka Nabi kata falyanzur ila hadza, maka lihatlah kepada pemuda ini. Muttafaqun alaih. Okey, sekejap saya syarahkan dulu. Dia ada komen kat situ kan. So maksudnya Nabi apa? Maksudnya jangan kita anggap maknanya pemuda yang ingin, mana dia kata la azidu ala haza wala anqusu, dia maksudnya keazaman dia untuk melaksanakan perintah Allah dan tidak akan meninggalkannya, itu yang Nabi maksudkan ahli syurga. Jangan ambil makna zahir dia saja. So Nabi kata, kalau nak tahu, kalau kamu suka nak tengok calon-calon ahli syurga, tengoklah apa kepada pemuda ni. Maksudnya kata ulama, ahli syurga itu ialah orang yang dia berazam untuk melaksanakan segala perintah Allah tanpa mengurangi sedikit pun. Itu calon ahli syurga lah. Bukan maknanya kalau macam tu ahli syurga semayang puasa zakat selesai. Bukan. Akan masuk syurga juga, tetapi kalau kita kata masuk syurga secara umum, maknanya semua orang Islam yang mati dalam keadaan beriman akan masuk syurga. Itu memang secara umum lah. Ahli syurga itu akhirnya, walaupun seseorang itu dia tidak pernah melakukan satu kebaikan pun di dunia, ma amila khairan qattu, tak pernah buat satu kebaikan pun di dunia, tak semayang, tak puasa, tak zakat, tak apa, tapi masih beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hati kecil dia itu masih beriman kepada Allah Taala walaupun sebesar zarrah. Ini dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat Muslim. Walaupun sebesar zarrah,
maka dia akan masuk juga ke dalam syurga. So di sini kalau kita nak ambil makna umum, bermaksud siapa saja yang beriman kepada Allah dan melaksanakan perintah Allah akan masuk syurga. Tapi kalau maksud khusus di sini maksudnya dia terus masuk syurga tanpa dia singgah sebentar di neraka atau singgah lama sikit di neraka tu, maknanya orang yang melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan larangan Allah Ta'ala, maka dia akan terus masuk syurga tanpa diseksa terlebih dahululah di dalam neraka. Itu makna khusus lah, makna khusus ahli syurga yang khusus, yang tak singgah di neraka langsung lah. Tapi kalau secara umum maksudnya walaupun dia singgah di neraka dulu, tapi dia tetap juga akan menjadi ahli syurga akhirnya. Itu umum lah, makna umum. Muttafaqun alaih, hadis ni disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dia suruh kembali kepada Quran dan hadis direct terus. Ni yang komen ni siapa ni? Sebenarnya dia bukan suruh kembali kepada Quran dan hadis. Dia tipu je. Dia helah, dia buat helah. Sebab kalaulah dia suruh kita kembali kepada Quran hadis, adakah saya nak tanya, semua manusia mampu ke untuk memahami Quran hadis? Semua golongan, semua level manusia, semua level orang Islam ni boleh mampu ke untuk memahami Quran hadis? Tak mampu. Tak mampu. Yang mampu untuk memahami Quran hadis hanyalah ulama mujtahid saja. Ulama mujtahid saja yang mampu untuk memahami Quran hadis. Jadi sebenarnya itu alasan dia, itu trik dia. Itu dia punya modus operandi dia, trik dia. So bila kita disuruh kembali kepada Quran dan hadis, yang pertama kita kata dekat dia, kembali kepada Quran dan hadis. Jadi kita kata dekat dia yang menyampaikan tu, yang katanya kembali kepada Quran hadis itu, kita kata ustaz pun boleh balik lah. Ustaz pun boleh balik, kami tak perlukan ustaz, kami ada Quran, kami ada hadis. Ustaz pun boleh balik. Ustaz yang kata kembali kepada Quran hadis tu pun kita halau dia lah, tak payahlah. Kisah macam tu ustaz pun tak payah datang lepas ni. Terima kasih kerana bagi satu panduan, kembali kepada Quran hadis, kami ada Quran, kami ada hadis. Ustaz pun boleh balik, lain kali tak payah datang. Itu yang pertama kita cakap kat dia. Yang kedua, mungkin ada orang kata, ustaz kami tak faham. Kami tak faham Quran dan hadis, macam mana kami nak rujuk Quran hadis? So dia jawab apa? Saya terangkanlah, saya akan terangkanlah kepada kamu. Nampak tak? Di situ sebenarnya dia bukan suruh kita pergi ambil Quran hadis. Dia suruh kita ikut dia. Dia suruh kita ikut dia sebenarnya. Jadi sama saja kalau dia kata kembali kepada Quran hadis, tapi melalui dia, lebih baik kita ikut Quran hadis melalui pemahaman Imam Syafi'i dalam fiqah, melalui pemahaman Imam Malik dalam fiqah, melalui pemahaman akidah oleh Asy'ariyah Maturidiyah. Lebih baik semua ulama kembali kepada Quran hadis. Semua ulama kembali kepada Quran hadis. Ada Imam Syafi'i kembali kepada Taurat dan Injil ke? Imam Malik kembali kepada Zabur ke? Semua ulama kembali kepada Quran hadis. Kita direct terus. Kita tak nak faham Quran hadis pun kita tak faham. Nak direct macam mana? Lepas tu dia bagi alasan, tak apalah, saya ajarlah, saya tunjukkanlah. Itu nampaknya bohong dia kat situ. Dia nak suruh kita ikut dia, bukan ikut Quran hadis direct. Tak mungkin kita boleh faham Quran hadis direct. Dia suruh kita ikut dia. Daripada kita ikut dia untuk pandu kita kepada Quran hadis, baik kita ikut ulama-ulama seperti Imam Syafi'i, mujtahid mutlak yang lain. Lebih faham lagi Quran hadis daripada dia. Dia setakat mana je pun dia faham. Faham pun salah. Itu modus operandi dia. Dengar sedap lah. Kalimatul haq yuradu bihil batil. Perkataan yang hak tapi di sebaliknya ada kebatilan. Dia nak suruh kita ikut dia, itu je. Semua orang Islam kembali Quran hadis lah. Mana ada orang Islam tak kembali kepada Quran hadis? Apa yang terhasil daripada ilmu akidah, ilmu fiqah oleh mazhab-mazhab tersebut tu datang dari mana? Daripada Quran hadis lah. Jadi ulama-ulama dulu yang lebih faham Quran hadis tu memudahkan kita, menyediakan segala hukum yang sudah dihasilkan daripada Quran hadis dalam kitab fiqah, dalam kitab akidah. Kita terus rujuk je, senang je. Dia nak suruh kita kembali Quran hadis, tapi ulama dulu semua bukan Quran dan bukan hadis lah.
Faham Jangan tertipu lah dengan dia punya apa, dakwaan-dakwaan yang palsu tu. Wallahu alam. Masuk kepada hadis yang seterusnya insya-Allah. Hadis yang ke-15. An Sufyan bin Abdullah As-Sakhafi qala ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka wa fi riwayatin ghairaka. Qala qul amantu billah thumma istaqim. Rawahul Muslim. Hadis daripada Sufyan bin Abdullah As-Sakhafi, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul, katakanlah li kepada aku fil Islam, di dalam Islam, qaulan, satu perkataan, la as'alu anhu ahadan ba'daka, yang mana aku tidak akan bertanya terhadapnya kepada seseorang pun setelah engkau. Fi riwayatin ghairaka, iaitu selain engkau. Dalam riwayat yang lain kata ghairaka, menggantikan ba'daka lah. Qala, maka Nabi SAW bersabda, qul, katakanlah amantu billah summa istaqim. Berimanlah kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Hadis riwayat Imam Muslim. So hadis ni, bayangkanlah satu orang sahabat, dia tanya Rasulullah. Dia kata apa? Qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Dia tanya satu soalan dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, bagitahu aku satu perkataan. Qaulan di sini maksudnya satu apa sajalah perkataan yang mana setelah aku mengetahuinya, aku tidak perlu tanya kepada orang lain lagi dah. So munasabah ke tidak? Munasabah ke tidak Nabi bagitahu beberapa perkataan, satu atau beberapa perkataan kepada sahabat tu dalam masa tu juga? Tak munasabah. Dia tanya benda yang sebab sampai dia beritahu la as'alu anhu ahadan ba'daka. Maknanya lepas ni aku tak payah tanya kepada kat sesiapa pun lah. Cukup apa yang kau beritahu ni. Sedangkan dalam Islam kita tahu berapa banyak hukum-hukum dalam Islam, kan? So macam mana Nabi nak beritahu dekat dia satu benda je? So Nabi punya bijak, tengok, Nabi punya bijaksananya. Nabi ni rasul kan bersifat fatanah, bijaksana. So Nabi jawab mudah aja. Qul amantu billah summa istaqim. Selesai. Nabi punya jawapan pun umum. Nabi suruh beriman dan amal. Amantu billah itu maksud mewakili seluruh bab keimanan akidah. Amantu billah. Katakanlah kamu beriman kepada Allah. Amantu billah. Aku beriman kepada Allah, maksudnya beriman kepada kewujudan Allah dan segala sifat-sifatnya, dan beriman dengan segala perkara yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada kita lah dalam Al-Quran. Kemudian Nabi kata summa istaqim. Summa istaqim ni ada banyak makna, tetapi yang dimaksudkan di sini menurut sebagian ulama ialah kemudian istiqamah lah. Istiqamah ni maksudnya berterusanlah kamu di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Sebab beriman itu summa istaqim itu kaitannya dengan yang pertama tadi. Setelah beriman maka beristiqamah lah. Jadi ada ulama yang mengatakan beristiqamah dalam iman tersebut, ia memang betul, tetapi lebih sebenarnya dengan makna beristiqamah di dalam amal lah. Di dalam amal. Sebab apa? Iman yang sempurna itu ialah tasdik, iqrar dengan amal bil jawarih. Itu kan iman yang sempurna. Ya, so Nabi beritahu amantu billah itu mewakili makna yang umum lah. Jadi setelah dia tasdik dalam hati dia, kemudian dia iqrar dengan lisan dia, dan dia beramal dengan jawarih dia, yang semua tu dilakukan secara istiqamah. Secara istiqamah berterusan sampai matilah. Apa dia panggil apa? Steadfastness, iaitu berterusan. Muwazabah ataupun istiqamah, muwazabah dan seterusnya lah. Ringkas je kan. Nabi lah dia tanya soalan qaulan, maknanya satu perkataan lah yang mewakili semua lah. Maknanya Nabi pun kalau nak terangkan satu-satu, tak tahulah sampai bila nak habis kan. Kau kena semayang, lepas tu kau kena ni, semayang tu cara dia macam ni. Satu-satu Nabi nak terangkan, sebab dia kata la as'alu anhu
ahadan ba'daka. Dia tak nak tanya orang lain dah lepas tu. So di dalam summastaqim itu ada mengandungi ayat Al-Quran juga, iaitu Allah kata fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, maknanya dalam agama kita disuruh bertanya. Jadi kalau Nabi kata summastaqim, kamu kemudian berpegang teguhlah, istiqamahlah, berterusanlah di dalam melaksanakan perintah Allah. Antara perintah Allah ialah fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Dalam tu terkandung ayat Quran yang Allah Ta'ala kata fas'alu ahla zikri, tanyalah ahli ilmu in kuntum la ta'lamun, jika kamu tak tahu. So dia tak boleh nak dia tak boleh nak tidak bertanya. Sebab apa? Al-Quran sini, Islam sini suruh kita bertanya kepada sesuatu yang kita tak tahu. Jadi bila Nabi pesan begitu, Nabi pesan juga, maknanya Nabi tak katalah engkau ni mana boleh kau tak tanya aku. Ada banyak benda lagi nanti kau tak tahu, takkan kau tak tanya kot. So Nabi tak jawab, Nabi tak bangkang lah dia punya soalan. Cuma Nabi faham maksud dia. Nabi pun bagi tahu benda yang umum, yang mana dalam itu sendiri terkandung perkara yang kalau misalnya dia berhadapan dengan suatu perkara yang dia tak faham hukum, dia akan tanya juga akhirnya. Faham Sebab soalan dia terlalu umum, Nabi pun jawab, tengok dengan baik Nabi jawab. Kalau kita puaslah kita nak fikirkan jawapan kan. Cuba kau beritahu aku satu benda, supaya lepas kau beritahu ni aku tak akan tanya orang lain dah. Macam mana kita nak terangkan benda tu kan, tentang Islam, satu cerita satu perkara tentang Islam supaya dia boleh tahu segala-galanya. Susah kan kita nak jawab. Nabi bijaksana. Nabi bagi tahu, maknanya kau beriman kepada Allah dan kau beramal perintah Allah, selesai. Nanti maknanya soalan yang umum, jawapannya umum lah. Hadis pendek saja. Hadis pendek tetapi makna luas. Makna dia terlalu luas. Okay, hadis yang seterusnya. Hadis yang ke-16. Wa an Talhah bin Abdullah radhiyallahu ta'ala qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Talhah bin Ubaidullah. Dia telah berkata, telah datang seorang pemuda kepada Rasulullah SAW min ahli Najdin, daripada ahli Najd. Sekarang ni pun kan Najd dah tukar jadi Riyadh. Sa'irar ra'si. Sa'irar ra'si ni rambut dia macam tegak-tegak sikit. Walaupun maksudnya kepala, di sini kata orang maksudnya adalah rambut lah, bukan kepala. Biasanya dipanggil zikrul juz wa muradul kul, ataupun zikrul kul wa muradul juz. Itu majaz lah. Itu majaz. Kemudian nasma'u zawiya sautihi. Kami mendengar dia punya bunyi desiran suaranya. Tak tahulah dia sambil-sambil berdesis-desis ke bersiul-siul itu adalah bunyi tak tahulah. Orang Najd ni lain macam sikit. Orang Najd ni lain macam sikit. Jadi rambut pun dah lain macam tu kan. Sa'irar ra'si tu rambutnya, kata Ibnu Hajar, muntashir sya'r. Rambut dia tak tahulah ala-ala apa ni, pang kan. Sebab apa? Biasanya rawi, kalau rawi takkan terang lah bila seorang pemuda datang kepada Rasulullah. Terus je lah kan, dia lalu dia bertanya dan sebagainya. Ini diterangkan keadaan pemuda tu. Ada seorang pemuda tu datang Rasulullah, dia daripada nak, rambut dia lain macam lah. Macam tu lah. Kalau rambut dia biasa kan, keadaan diri orang tu biasa, maka biasanya sahabat ke perawi mana pun, sahabat lah yang melihat kejadian tu kan, yang meriwayatkan ni Talhah bin Ubaidullah ni. Kalau orang tu biasa, so tak perlulah nak cakap apa-apa pun tentang apa pemuda tu. Tapi dia tengok lain macam, pelik. Dia bagi tahu lagi sa'irar ra'si, maksudnya walaupun disebut ra's di kepala, tapi yang dimaksudkan di sini rambut. Yang dimaksudkan rambut. Jadi rambut dia nak kata tegak ataupun
terpencar lah. tak kita pun kita tak boleh nak apa, nak bayangkanlah macam mana, kita tak nampak kan rambut dia macam mana, tapi something yang pelik lah. Kalau tak, apa faedahnya untuk menyebut keadaan rambut dia. So memang orang Najd ni pelik-pelik sikit lah. Jangan marah. Sampai sekarang Najd pelik-pelik. So dia punya rambut lain macam sikit, tersebar ataupun tak tahulah tegak tercacak-cacak macam pang not dead ke apa ke, tak tahulah, wallahualam. Tapi itulah dia. Sebab apa? Kalau benda tu tak pelik, maka sahabat tu tak cerita, takkan bagi tahu keadaan rambut. Nak cerita rambut dia buat apa, tapi pelik punya pasal. Lepas tu Syekh kata nasma'u zawiya sautihi, kami mendengar dengungan bunyi suaranya. Dah lah, lepas tu sampai datang tu tak tahulah kot. Dia ada benda-benda bunyi-bunyi. Dia ni cakap apa ni? Sambil atau bersiul ke ataupun ke, lebih kurang macam tu lah dia punya makna dia. Kemudian wala nafqahu ma yaqul, kami tak faham apa benda yang dia bunyi suara keluar tu, kami tak faham apa benda dia cakap. Hatta dana fa iza huwa yasalu anil Islam, sehinggalah dia mendekati, maka dia bertanyalah tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsu salawatin. Jadi dia bertanya tentang Islam, apa itu Islam. Maka Nabi SAW bersabda, semayang 5 waktu, khamsu salawatin fil yaumi wa lailati, sehari semalam. Maknanya hendaklah kamu solat 5 waktu sehari semalam. Faqala hal alayya ghairuha, ni dia tanya, ada tak kewajipan ke atasku selain daripada 5 waktu tersebut? Dia tanya kan. Qala la, Nabi SAW jawab, tidak, illa an tatawwa, melainkan kamu melaksanakan kesunahannya, iaitu solat-solat sunat. Tatawwu' dalam mazhab Syafi'i maknanya sunat lah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa siyamu syahri Ramadan, dan puasa sebulan penuh Ramadan. Qala ar-rajulu hal alayya ghairuhu, ada tak selain daripada puasa Ramadan tu? Maksudnya puasa yang lain selain puasa Ramadan yang wajib lah. Qala la illa an tatawwa. So Nabi kata tak ada, kecuali puasa-puasa sunat. Qala wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakata faqala hal alayya ghairuha, qala la illa an tatawwa. Kemudian seterusnya Nabi sebut pasal zakat yang fardu lah kalau dia ada harta kan. So ditanya ada tak selain daripada zakat fardu, zakat-zakat yang lain? Nabi kata tak ada, kecuali zakat-zakat sunat. Zakat sunat ni maknanya sedekah lah. Qala fa adbara ar-rajulu, kemudian dia pun berundur dan pergi dari situlah. Wa huwa yaqus, dalam keadaan dia mengatakan, wallah la azidu ala hadza wa la anqusu minhu. Sama macam hadis tadilah. Demi Allah, dia kata aku tidak akan menambah atau menguranginya. Faqala Rasulullah SAW, aflahar rajulu in sadaqa. Aflaha maksudnya berjayalah pemuda itu, in sadaqa, jika dia benar dalam pengakuan dia. Kalau betul lah apa yang dia sebut tu dia lakukan, iaitu dia tidak akan menambah dan mengurangi segala kewajipan dan larangan itu, maka berjayalah dia. Hadis lebih kurang sama macam hadis yang tadi yang kita bahas sebelum amantu billah sumastaqim tu kan, yang walazi nafsi biadihi tu. So hampir sama semakna dengan hadis ini. Adakah hadis yang sama ataupun hadis yang lain? Wallahu alam. Dalam hadis tadi dia kata ahlun Najd, di sini dia kata hadis yang sebelum ni dia kata Badawi kan. Di sini dia kata ahlun Najd. Mungkin sama, mungkin benar, tapi benda ni tak mustahil lah kalau kita kata pemuda yang berlainan pun boleh, sebab benda tu tak bercanggah sebenarnya. Atau nak katakan hadis yang sama pun boleh, tapi perlu buat kajian lah. Perlu dikaji tengok adakah peristiwa yang sama, pemuda yang sama, cuma riwayatnya agak lain-lain sikit. Ada sahabat cerita ringkas, ada sahabat riwayatkan agak detail sikit je lah. Sebab ini kan ada tambahan-tambahan. Yang hadis tadi kan tak ada cerita, dia tanya lebih ke tidak, Nabi kata tak ada, kecuali antatawwa tu dalam hadis yang tadi tak ada, hadis ni ada. So boleh jadi hadis yang sama, boleh jadi hadis yang berlainan, tetapi dalam masalah ni tak bercanggah lah. Maksudnya
kalau kita kata hadis yang sama, maka riwayatnya berlainan sedikit, memang benda tu lumrah. Sahabat Nabi yang mendengar hadis daripada Nabi atau melihat kisah-kisah yang berlaku dengan pada Nabi SAW, ada yang cerita secara ringkas, ada cerita secara panjang, ada cerita secara sederhana. Dipanggil riwayat bil makna. Riwayat bil makna ni bermakna yang penting makna hadis tu tak lari lah. Di sini pun kalau kita tengok secara umum, makna hadis ini tak berbeza dengan makna hadis yang tadi. Maknanya dia orang nak masuk Islam, dia tanya apa itu Islam, lepas tu Nabi beritahu Islam tu apa, Nabi beritahu yang penting-penting, yang rukun-rukun lah. Kemudian dia pun kata dia tidak akan mengurangi atau menambah. Nabi kata berjayalah orang ni kalau dia benar dalam percakapan dia. Dan tadi Nabi kata lain kan, kalau barang siapa yang suka untuk melihat calon ahli syurga, maka lihatlah kepada pemuda ini. Lain lagi Nabi cakap kan. Jadi mungkin hadis yang lain-lain, tapi mungkin juga hadis yang sama, tetapi cara meriwayatkan itu agak berbeza. Mungkin. Tetapi apa pun, sama ada sama atau berbeza, makna hadis itu tak lari. Maksud hadis ini nak disampaikan tu tak lari. Cuma dalam hadis ni dia lebih detail, ada penambahan lah. Ada penambahan makna lain, iaitu yang menjadi kewajipan di dalam solat itu hanyalah solat 5 waktu. Jadi antara dalil-dalil mazhab Syafi'i, dalil yang diambil oleh Imam Syafi'i bahawa solat tidak ada kefarduan yang lain melainkan 5 waktu sahaja. Bahkan mazhab Syafi'i kita dalam bab hukum ini, fardu dengan wajib sama. Fardu dengan wajib sama kecuali dalam beberapa bab lah. Contohnya bab haji. Kalau bab haji ada sedikit perbezaan antara makna fardu dan makna wajib. Kalau dalam bab haji, ya, kita mazhab Syafi'i lah. Saya mazhab Syafi'i, yang mazhab lain tu saya tahu sikit-sikit lah. Pernah belajar mazhab Hanafi juga. So mazhab Syafi'i mengatakan dalam haji ni ada beza antara fardu haji dengan wajib haji. Fardu haji ni rukun haji lah, yang mana kalau kita tinggalkan tak sah haji kita. Seperti ihram, kena wukuf di Arafah, kemudian tawaf, sa'i. Jadi kalau kita tak lakukan perkara tersebut, boleh menyebabkan haji kita tidak sah. Tetapi kalau wajib haji itu ihram di miqat misalnya kan. Kalau dia tak lakukan di miqat, haji dia sah, cuma dia kena bayar dam. Mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, bermalam di Muzdalifah, Mina, melontar jamrah dan sebagainya, itu wajib haji. Kalau dia tak buat pun sah haji dia, cuma dia kena bayar dam. Tetapi di dalam bab lain, kita solat fardu dengan wajib sama. Solat 5 waktu fardu dengan wajib sama. Maknanya solat fardu atau solat wajib itu sahaja yang 5 waktu sahaja. Termasuklah kan solat Jumaat ke, itu termasuk dalam 5 waktu lah, walaupun dia menggantikan zuhur pada hari Jumaat kan. Tak ada solat wajib yang lain. Tetapi mazhab Hanafi dia lain sikit. Dia ada solat fardu, dia ada solat wajib, dia ada solat sunat, dia pecah. Solat fardu ni solat 5 waktu. Solat 5 waktu, solat fardu. Dan mazhab Hanafi ada solat yang wajib. Bagi dia fardu lain, wajib lain. Dalam bab solat pun ada. So solat yang wajib ni apa? Contohnya qabliyah subuh. Solat menurut mazhab Syafi'i sunat muakkad, tapi dari mazhab Syafi'i wajib. Qabliyah subuh wajib, qabliyah zuhur wajib, ba'diyah zuhur wajib, ba'diyah maghrib wajib, ba'diyah isya wajib, witir wajib. Itu mazhab Hanafi. Kalau kita mazhab Syafi'i, solat-solat yang disebutkan tadi ialah sunat muakkad. Sunat muakkad. So maknanya kalau ditinggalkan pun tak berdosa. Cuma ada celaan lah di situ kalau kita mampu. Tapi mazhab Hanafi kalau tinggal berdosa. So apa bezanya fardu dengan wajib menurut mazhab Hanafi? Beza dia macam ni. Beza di antara fardu dengan wajib, yang pertama, fardu itu kalau diingkari kewajipannya boleh jatuh kafir. Diingkari kewajipannya boleh jatuh kafir. Mengingkari kewajipan solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, kalau diingkari kewajipan tersebut boleh jatuh kafir. Tapi kalau yang wajib ni, kalau diingkari kewajipannya, dia berdosa saja, dia tak jatuh kafir. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isyak, witir dan sebagainya, kalau dia ingkari kewajipannya, dia tak jatuh kufur lah, tapi dia berdosa lah. Itu beza.
Ataupun dari satu sudut yang lain, solat fardu itu yang mana sabit dengan dalil yang qat'i. Sabit dengan dalil yang qat'i. Dan yang wajib ini dia tak sabit dengan dalil yang qat'i tapi dalil yang zanni. Tapi oleh kerana Nabi muwazabah, Nabi berterusan melakukan perkara tersebut tanpa meninggalkannya kecuali sekali dua, tak tahulah. Tapi menunjukkan Nabi hampir tak pernah meninggalkannya, maka mereka menghukumi wajib. Kalau kita mazhab Syafi'i sunat muakkad. Cuma sunat muakkad ni kalau kita tinggalkan tak berdosa lah, cuma dicela. Semua ulama mengatakan dicela lah. So itu perbezaan antara fardu dan wajib. Jadi Imam Syafi'i mengambil dalil tak ada bezanya antara fardu dengan wajib. Inilah hadis dia. Sebab tu bila Nabi kata semayang 5 waktu sehari semalam, tu dia tanya hal alayya ghairuha, ada tak kewajipan yang lain lagi? Nabi kata la illa an tatawwa, tak ada kewajipan lain melainkan solat sunat. So yang ada dua saja, wajib dengan sunat. Fardu sama je dengan wajib. Ini dalil mazhab Syafi'i lah, dan mazhab-mazhab yang lain lah. Mazhab Hanafi yang ada lain sikit dalam bab ni. Dia ada fardu lain, wajib lain. Seperti yang saya terangkan tadi lah. Okey. InsyaAllah boleh lagi kot sebuah hadis lagi. Hadis yang ke-17, an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala inna wafda Abdul Qais lamma atau Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manil qaum. Okay. Hadis riwayat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata sesungguhnya wafda Abdul Qais telah datang utusan daripada Bani Abdul Qais. Lama atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kala mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, Nabi bertanya, manil qaum, kaum mana ni? Au manil wafdi, kaum yang mana? Wafdun dengan qaumun tu hampir samalah makna dia. Nabi tanya, ni sya'rawi lah. Ni kadang-kadang ada au dalam hadis itu, kadang-kadang itu dipanggil syak daripada rawi. Perawi itu dia lupa, dia ragu. Nabi kata manil qaum ke, atau Nabi tanya manil wafd. Maknanya sama makna dia. Makna qaum dengan wafdun tu sama, iaitu kabilah mana ni. Sebenarnya dalam bahasa Arab tu ada perincian dia. Kalau nak kena rujuk lah dalam kamus ataupun dalam ilmu bahasa atau balaghah. So bahasa Arab ni dia ada beza. Kaum, kabilah, taifah, wafdun, apa lagi. Dia makna dia lain-lain. Besar, kecil sikit. Dia ada bani kan, bani, lepas tu dia ada bani, dia ada kabilah, dia ada wafdun, dia ada kaum, dia ada apa lagi, taifah, dia ada macam-macam istilah dia tu. Dan dia ada ukuran-ukuran dia sendiri tu. Itu kena rujuk kepada ilmu bahasa lah. Tapi di sini kalau secara umum maknanya kelompok ataupun kabilah kaum yang mana. Qalu Rabi'ah. Maka mereka menjawab, kami kelompok atau kaum kabilah Rabi'ah. Nama kabilah dia kabilah Rabi'ah. Qala marhaban bil qaum atau bil wafdi ghairal khazaya wala nadama. Marhaban ni dipanggil isim fa'il. Maksudnya ucapan alu-aluan lah, ucapan mengalu-alukan, iaitu selamat datang bil qaum ataupun bil wafdi. Maksudnya Nabi mengucapkan mengalu-alukanlah kedatangan mereka. Ghaira khazaya wala nanaba, tidak ada tanpa kesedihan dan penyesalan. Maksudnya Nabi siap bagi kelebihan lah, maknanya tak sia-sialah kamu datang sini. Ni tak menyesal kamu datang sini, maksudnya satu keuntungan untuk kamu, satu berita gembira untuk kamu lah kerana datang ke sini. Faqalu ya Rasulullah, maka mereka bertanya, wahai Rasulullah, inna la na'tika illa fi syahril haram. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak dapat datang kepada engkau melainkan pada bulan haram, wa bainana wa bainaka hazal hayyu min kuffar Mudar,
di antara kami dan kamu, maksudnya daripada di antara kampung kami dengan Madinah ini ada kami terpaksa merentasi satu kampung daripada Bani Hai, daripada Kufar Mudar. Bani Hai daripada kabilah Kufar Mudar. So kami tak dapat datang melainkan bulan haram. Orang Arab ni walaupun mereka belum Islam ketika itu, mereka menghormati bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram tu seperti itulah, Zulqa'dah, Zulhijjah dengan Muharram. 3 bulan tu yang berturut-turut. Satu lagi yang asing tu bulan Safar. Jadi orang Arab dia menghormati bulan-bulan haram tersebut kerana di situ mereka tidak akan berperang lah. Mereka tak akan melakukan peperangan. Mereka tidak akan melakukan peperangan dalam bulan-bulan haram tersebut. Dinamakan bulan haram, kata Ibnu Hajar, kerana mereka mengagungkan bulan tersebut tanpa mereka berperang dan melakukan perkara-perkara yang lain lah. Sebab itu berkata kabilah Rabi'ah tadi, kami kena tunggu bulan haram baru boleh kami datang ke Madinah. Sebab apa? Di antara kami ni ada perkampungan yang mana mereka ni Mudar, kufar Mudar ni, orang kafir ni, bangsa Mudar ni memang ganas lah. Siapa yang melalui atau melewati kampung dia orang memang kena rompak, kena semualah. Dia orang ni jahat. Suka merompak orang dan sebagainya, bunuh orang. Jadi tak ada jalan lain, kami hanya boleh datang, berpeluang untuk datang dengan selamat ke Madinah melainkan pada bulan haram, kerana ketika itu semua orang Arab dia takkan perang. Dia takkan rompak kan, dia takkan perang sebab dia menghormati bulan tersebut. So kami pun datanglah pada bulan itu tersebut. So bulan haram tu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rejab kan. Rejab tu yang dia terpisah daripada 3 bulan tu berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram itu dia bulan-bulan yang berturut-turut. Tapi kemudian setelah tu kan Safar. Lepas tu Rabiul Awal, Rabiul Akhir, itu Rejab. Satu Rejab ni dia terpisah daripada 3 bulan haram yang lain yang berturut-turut. Jadi itu salah satu pendapat yang masyhur lah. Ada juga khilaf sebenarnya dalam menyebut bulan-bulan haram ni. Ada juga yang menyebut bulan yang lain, saya tak ingat khilaf dia. Yang masyhur dia itulah, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dengan Rejab. So antara Rejab dengan 3 bulan yang tadi 3 tu berturut-turut. Selepas Zulqa'dah, Zulhijjah, lepas Zulhijjah, Muharram, lepas Muharram Safar, lepas tu jangan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jami'ah Awal, Jami'ah Akhir, baru Rejab. So lebih kurang dalam 5 bulan, selang 5 bulan baru bulan Rejab. Itu yang pendapat mengatakan bahawa kenapa satu bulan tu dia terasing. So ada setengah pendapat mengatakan dia straight je 4 bulan. Ada setengah pendapat, tapi itu pendapat yang dhaif lah, pendapat yang lemah. Yang masyhurnya kata Rejab memang terpisah daripada. Kenapa dipilih bulan-bulan tersebut? Macam-macam alasan lah. Itu bab mengetahui tentang bulan lah. Itu dalam tafsir dalam tafsir Allah Ta'ala sebutkan Syahrul Haram tu dalam tafsir itu dibahaskan di situ. Kenapa orang Arab memilih bulan-bulan tersebut berbanding dengan bulan-bulan yang lain dianggap untuk dijadikan sebagai bulan haram. Bahkan kenapa ada pendapat yang mengatakan bahawa 3 bulan tu berturut-turut tapi dipisahkan oleh 5 bulan, baru datang bulan Rejab menjadikan bulan yang keempat dalam bulan haram tu. Kenapa tak semuanya berturut-turut saja, walaupun ada pendapat kata berturut-turut 4 bulan tu berturut-turut. Tapi yang masyhurnya itulah bulan haram tu Rejab diasingkan. Kenapa? Itu dalam bab tafsir ke atau dalam bab lain lah. Saya tak fokus sangat, tak baca sangat dalam bab tu secara detail lah. Tapi yang pentingnya bulan-bulan tersebut antara bulan-bulan haji lah. Bulan haram tu namanya bulan, atau yang antara bulan haji tu termasuk dalam bulan haram tersebut. Walaupun sebelum tu Syawal pun dah boleh mula haji kan, boleh niat ihram haji. Tapi Zulqa'dah dan 10 Zulhijjah tu antara
bulan haram yang masuk dalam bulan haji jugalah. Dan disunatkan kita puasa pada bulan-bulan haram. Disunatkan kita mazhab Syafi'i disunatkan berpuasa pada bulan-bulan haram, terutamanya bulan Rejab. Famurna bi amrin faslin nukhbiru bihi man wara'ana wa nadkhulu bihil jannah. Maka dia kata, perintahkanlah kepada kami dengan perintah-perintah secara terperinci, yang mana kami akan nukhbiru bihi man wara'ana, kami akan menyampaikannya nanti kepada orang-orang yang tinggal di kampung kami lah. Pasal apa, yang datang ni bukan semua, yang datang hanya wakil sajalah. Beberapa orang wakil datang menemui Rasulullah SAW pada bulan haram kerana untuk keselamatan mereka diserang oleh kafir Mudar lah, terpaksa merentasi perkampungan Mudar tersebut. Jadi beritahu kami akan balik nanti, kami akan sampaikan kepada kaum-kaum kami yang lain lah, yang tertinggal yang di kampung kami yang tak ikut. Maka di sini kan dalil ulama kata, di dalam menuntut ilmu itu kita hantar wakil saja. Mana kita hantar wakil kita beberapa orang untuk dia menuntut ilmu, kemudian bila dia balik di kampung dia boleh menyampaikan ilmu tersebut di kampung dia. Tapi zaman sekarang dah berubah lah. Zaman sekarang dah lain lagi jadinya. Sebab apa, zaman sekarang ni kenderaan pun mudah, alat pengangkutan mudah, alat komunikasi pun mudah, semuanya mudah. Tapi nak amal susah. Walaupun dimudahkan Allah Ta'ala, tetapi tak sama dengan dulu. Dulu walaupun susah nak cari ilmu, nak dapatkan ilmu susah. Kena pergi perjalanan berbulan-bulan, tu tak selamat pula tu, kena tunggu bulan haram lagi. Tapi bila mereka dapat agama, dapat ilmu, mereka amalkan sungguh-sungguh lah kebanyakannya. Kita sekarang mudah, semakin mudah, bila benda dapat dengan mudah tu dia tak hargai. Itu biasa kan. Lumrah manusia ni, kalau dia dapat sesuatu tu dengan mudah, dia tak hargai sangat. Berbeza dengan kalau dia dapat sesuatu tu dengan susah payah, selalunya kebiasaannya dia akan hargailah benda tersebut. Kita sekarang online je kan kuliah, senang aja duduk rumah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik lah. Kita pun tak semestinya lah kita kata PKP kan, buat macam mana, susah juga. Dan PKP ni nak bergerak tak, Allah Ta'ala bagi susah kot lain. Kenderaan semua mudah, semuanya cepat, tetapi tak boleh, ada PKP, tak boleh bergerak pula dah. Gerakan dikawal. Wasa'aluhu 'anil ashribah, dan mereka bertanya juga kepada Nabi SAW tentang minuman. Fa'amarahum bi arba'in wa nahahum an arba'in. Maka Nabi memerintahkan mereka kepada 4 perkara dan melarang mereka daripada 4 perkara. Amarahum bil imani billah wahdah. Yang pertama, Nabi memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah wahdah, Allah sahajalah, maksudnya hanya Allah saja yang layak disembah. Faqala atadruna mal imanu billah wahdah. Maka Nabi bertanya, kamu tahu tak apa makna beriman kepada Allah sahaja? Qalu Allah wa Rasulullah alam. Ini jawapan. Selalunya sahabat Nabi selalunya suka bertanya, kemudian Nabi yang jawab. Kan selalu. Tahu tak apa tu iman? Jangan apa maksud begini. Tahu tak kamu apa maksud ni? Kadang-kadang Nabi kata, suka tak kamu aku beritahu benda ni? Itu style Nabi. Itu style Nabi selalu macam tu. Kalau kita rajin baca hadis, style Nabi selalu macam tu. Nah, dia datang nak tanya, tiba-tiba Nabi pula tanya. Kan? Bukan Nabi tanya tu apa, itu style Nabi lah, cara benda tu mungkin lebih lagi memberi kesan. Macam ada unsur-unsur sangka baik lah. Maknanya Nabi taklah menganggap semua yang datang tanya tu bodoh. Seolah Nabi tak terus menganggap bila orang datang tanya tu berarti dia ni tak tahu apa lah ni. Tapi Nabi saja tahu tak iman tu, macam mungkin dia dah tahu. Jadi macam Nabi bagi ruang
menunjukkan bahawa taklah memandang rendah yang diorang ni langsung tak tahu. Mungkin diorang dapat tahu daripada sumber yang lain tentang keislaman, tentang keimanan ni. Ataupun persoalan itu lebih menyentuh jiwa lah, memberi penekanan. Macam-macam lah ulama tafsir. Kenapa Nabi nak tanya pula? Dia tak nak tanya, Nabi pula tanya dia. Macam Allah Ta'ala dalam Quran Allah Ta'ala tanya kan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, kan? Tidakkah kamu tahu bahawa begini, al-qari'ah, mal qari'ah, tahu tak apa tu qari'ah? Apa tu qari'ah? Jadi itu balaghah, kita kata satu keindahan dalam bahasa lah. Qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, iaitu kamu bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan juga sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa iqamus salah wa ita'uz zakah, mendirikan salat dan menunaikan zakat, wa siyam Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Wa an tu'tu minal maghnamil khumus, dan kamu memberikan daripada harta ghanimah itu, harta yang diperolehi ketika perang lah, ataupun istilah dia harta rampasan perang. Itu kalau nak bahas lagi itu harta ghanimah, itu kena kuliah fiqh. Ustaz Syed Syarizan insya-Allah. Bahagian fiqh dia pegang lah dalam Tirmizi Center ni. Saya tengok bab-bab fiqh Ustaz Syed Syarizan. Dia dalam Islam ni dia ada 3 jenis harta lah. Satu dipanggil harta salab, yang kedua harta ghanimah, yang tiga harta faid. Harta salab ni ketika berperang, ketika jihad fisabilillah, Islam dengan orang kafir, bila individu Islam tu bunuh orang kafir tu, apa yang harta yang ada pada diri orang kafir yang dia bunuh tu milik dia, milik siapa yang membunuhnya. Itu dia panggil harta salab. Yang kedua ghanimah. Ghanimah tu harta-harta secara keseluruhan. Orang kafir zaman dulu, dia kalau nak perang dia bawa macam-macam. Perempuan dia bawa, hamba dia bawa, emas, perak, semua dia bawa. Jadi sebab perang pun kadang-kadang bukan sehari dua, kadang perjalanannya dah berbulan-bulan, perang pun mungkin berhari-hari. So dia bawa semua benda, nak trade ke dan sebagainya lah. Jadi bila kalah segala harta tu, mereka akan ditangkap, jadikan tawanan, jadi hamba, dan harta dirampas. Harta itu dipanggil harta ghanimah. Dan yang ketiga harta faid. Harta faid ini benda yang berada di tempat perkampungan atau negeri atau negara kafir yang berperang dengan umat Islam. So umat Islam menyerbu ke negara orang kafir, kemudian mereka menakluk negara orang kafir tersebut. Maka harta-harta yang tidak boleh dipindahkan daripada negeri, sebab ada harta yang tidak boleh dipindahkan. Ada harta kan boleh bawa balik, ada harta kita tak boleh pindahkan, mana kita kekal di situ, seperti tanam-tanaman, rumah-rumah, bangunan-bangunan kan. Maka itu dipanggil harta faid. Dipanggil harta faid. Itu bab fiqh lah, dan penjelasan detail dalam bab fiqh. Bab fiqh tentang bab jihad. Tajuk bab jihad dia akan nyatakanlah cabang-cabang dia, pembahasan tentang harta salab, harta ghanimah. So di sini Nabi selitkan satu, seolah kalau kita tengok di sini kan rukun Islam. Nabi suruh syahadah, semayang, puasa, zakat. Nabi tak sebut haji yang kelima. Nabi sebut mesti pembahagian harta ghanimah tu dibahagi 1/5. 1/5 daripada harta ghanimah tu perlu dibahagikan kepada bahagian yang khusus, yang akan dibahagi 5 lagi. Itu dalam bab fiqh. Maka panjang pula hadis ni kan, orang lepas kenapa tiba-tiba di sini yang kelima Nabi kata memberikan 1/5 daripada harta ghanimah. Sepatutnya yang biasa kita dengar rukun yang kelima itu adalah haji. Dan di sini tadi kan dia kata menyuruh 4 perkara, kemudian melarang 4 perkara. Di sini bukan dah 4 dah, 5 dah pula tu. Panjang sebenarnya kalau nak bahas kan, kenapa perawi tadi kata Nabi menyuruh mereka 4 perkara, melarang 4 perkara, tiba-tiba Nabi suruh 5. Dan yang kelima tu pula bukanlah haji, tetapi membayar 1/5 daripada harta ghanimah. Itu panjang pembahasan dia tu. Wa nahahum an arba'in, dan Nabi melarang terhadap 4 perkara, iaitu al-hantam wal dubba wan naqir wal muzaffat. Nabi melarang daripada mereka menggunakan 4 bekas.
hantam, bukan hentam kromo, itu bahasa Melayu hentam, menghentam je tak. Ini nama bekas. Nama bekas-bekas yang digunakan pada zaman dahulu untuk membuat, menyimpan dan meminum arak. Untuk membuat, kemudian menyimpan, membuat, memproses, menyimpan dan meminum arak. Ini semua bekas-bekas yang digunakan oleh orang Arab zaman dulu. Itu al-hantam, wad-dubba, wal-naqir, wal-muzaffat. Macam mana nak tahu bentuk dia? Ni kalau nak diterangkan senang je, masuk Google, type je perkataan tu. Kalau yang ada keyboard dia boleh bahasa Arab tu, bagi lagi baguslah. Salin je bahasa Arab tu. Kalau yang ada yang kan handphone boleh switch dalam bahasa Arab, okey, type bahasa Arab dia tekan Google image, dia keluar. Dia akan keluar lah. Sebab dah 1400 tahun yang lalu lah benda-benda ni. Nama dia pun sekarang ni entah wujud atau tidak. Cuma antaranya benda-benda biasanya benda alami lah. Benda yang contohnya tempat menyimpan tu atau memproses tu ada batang kurma yang dikorek tengah-tengah dia. Kemudian disimpan, diisi. Itu antara bekas-bekas dia supaya lebih cepat terhasilnya arak itu. Dia ada kaedah dia lah zaman dulu. Tu antara 4 tu lah. Antara 4 dia ada perincian satu persatu tu, ada syarah dia sebenarnya. Tapi point dia di sini maknanya keempat-empat bekas tadi adalah bekas untuk membuat, memproses, menyimpan dan meminum arak lah. Nabi larang benda tu. Mana Nabi larang menggunakan bekas-bekas tersebut. Warubama qala al-muqayyar, dan kata rawi ada Nabi sebut muqayyar, satu lagi bekas juga nama. Maksudnya jadi 5 lah, ataupun muqayyar tu menggantikan lafaz yang lain. Wa qala ihfazuhunna wa akhbiru bihinna man wara'akum, muttafaqun alaih wa lafzuhu lil Bukhari. So Nabi kata, kamu hafallah baik-baik apa yang aku suruh dan larang ini, dan sampaikanlah kepada kamu punya kaum-kaum kamu yang berada di kampung kamu tu yang tak dapat ikut ni. So ada tugas tabligh, tugas dakwah, menyampaikan ilmu agama itu kepada orang kampung kita tu satu kewajipan lah. Kerana apa yang ilmu yang kita dapat, kita kena sampaikan kepada orang yang berada di kampung kita lah. Itu sebenarnya fardu kifayah, hukum dia fardu kifayah. Jadi dah pukul 11 lebih dah. Nak bahas hadis satu persatu. Hadis dia sama juga macam hadis yang sebelum ni, cuma di sini dia ada sedikit kelainan dalam hadis yang lain dari segi Nabi menyuruh untuk membahagikan 1/5 daripada harta ghanimah itu, yang tak ada dalam hadis yang sebelum ni, bahkan tak ada dalam rukun Islam. Walaupun ada hukum ghanimah tu dalam Islam, memang ada hukum ghanimah, tetapi dia tak disebutlah di dalam rukun Islam. Selalu paling masyhur pun rukun Islam akan sebut semua perkara tu kan, syahadah, solat, puasa, zakat, haji. Tiba-tiba ni haji tak sebut, tiba-tiba sebut pembahagian harta ghanimah. Kenapa? Itu ada syarah dia. Nanti insya-Allah kita sambung pada 2 minggu lagi lah insya-Allah. Dan juga larangan-larangan daripada kenapa Nabi larang gunakan bekas-bekas tu. Secara ringkasnya rasanya dah faham lah. Sebab apa? Ada hadis yang lebih panjang sikit lagi dalam Sahih Muslim. Sebab ini walafzuhu lil Bukhari. Ini diambil daripada Sahih Bukhari. Tapi dalam Muslim, riwayat hadis Muslim pun ada agak panjang sikit, dan ada beberapa hadis yang berlainan sikit dia punya sanad dia, dan ada tambahan-tambahan lagi. Kenapa Nabi melarang bekas-bekas tersebut, sampai mereka kata, ya Rasulullah, kalau macam tu kami nak guna apa? Nabi kita gunakan kantong air yang dibuat daripada kulit. Kita tak boleh, kami kantong air yang buat daripada kulit di kampung kami habis semua, kena makan tikus. Dia kena makan tikus semua. Tikus dia memang suka menggigit kulit-kulit yang dibuat untuk sebagai kantong air tu. So Nabi kata tak guna juga. Nabi berkeras, Nabi tak bagi guna. So kenapa Nabi larang benda tu? Secara umum kita boleh faham lah. Maksudnya bekas itu khusus untuk arak. Jadi Islam mengharamkan minum arak. Jadi kalau dia gunakan bekas saja, apa salahnya kan, betul? Tapi di sini bahayanya orang Arab dengan Arab ni susah. Orang Arab dengan Arab ni payah nak dipisahkan. Kalau dia guna bekas yang sama yang dia duk minum arak tu, kali ni dia tak minum arak, dia minum air, dia minum susu ke, air biasa ke, nanti akan mengingatkan dia kepada arak. Benda tu akan
mengingatkan dia kepada bekas yang digunakan biasanya untuk guna arak. Boleh mendatangkan tarikan semula lah untuk mengajak dia minum arak semula. Teringat pula kat arak nanti kan. So Nabi suruh tinggalkan. Selepas tu nanti setelah sekian lama Nabi mansuhkan benda tu, maknanya boleh je pakai lah. Tapi awal-awal tu Nabi larang. Pasal apa? Orang Arab ni payah. Sebab arak pun diharamkan pada akhir-akhir kan Nabi. Akhir-akhir 3-4 tahun sebelum Nabi wafat tu baru diharamkan. Jadi awal-awal Islam tu di Mekah masih minum arak. Ni Madinah pun separuh di Madinah masih minum arak. Arak diharamkan. Jadi untuk mengelakkan rindu kepada arak tu Nabi tak bagi guna bekas dia. Jadi ada ulama yang mengkiaskan perkara tersebut. Kalau kita ni ada selalu menggunakan sesuatu bahan untuk buat maksiat, ada benda yang kita gunakan dia untuk maksiat, maka kalau kita nak tinggalkan maksiat tu, alat-alat dia pun kita tinggal, supaya dia tak mendatangkan memori ataupun ingatan kepada perkara tersebut. Alat ini boleh menyebabkan kita teringat semula kan. Itu antara kias-kias yang ulama buatlah terhadap hadis ni. Panjang lagi pembahasan dia, insya-Allah nanti kita sambung pada akan datang. Wallahu taala alam. Sakat tu dulu apa yang baik daripada Allah Taala, apa yang tak baik kelemahan saya lah. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik, kita faham amalkan sampaikan, tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.